Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid Ustazah sentiasa sehat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 bahagian Sirah dengan tajuk Nabi Muhammad Sahabat Sejati. Ya murid-murid tahu tak apa itu sahabat sejati? Okey, jom kita sama-sama bincangkan. Baik murid-murid, apa itu sahabat sejati? Murid-murid ada tak best friend? Ya, sahabat sejati ni ialah sahabat yang betul-betul ya, teman baik kita, kawan kita dalam susah maupun senang. Jadi, murid-murid ada tak best friend? Ya, Ustazah percaya ya, murid-murid Ustazah ni ada best friend masing-masing, kan? Kawan yang dia sayang. Okey, baik, jom kita tengok apa itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Apa tu sahabat yang terpilih? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada ramai sahabat, dan antara sahabat yang terpilih tu ada beberapa orang. Ya, antara yang terpilih ada ramai, dan antara yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ni ialah sahabat Nabi dan juga ayah mertua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq ni diberi gelaran As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq menerima dan membenarkan kata-kata Rasulullah. Semua kata-kata Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya. Ya, baik, seterusnya Abu Bakar As-Siddiq ni adalah antara sahabat yang terawal memeluk Islam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ni sentiasa menyokong segala dakwah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq ni juga ya peneman Nabi ketika berhijrah. Masa ni Nabi Muhammad ya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan siapa yang meneman? Ya, Abu Bakar As-Siddiq lah teman Rasulullah, bersama-sama ya berjalan ya dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, baik, seterusnya Abu Bakar As-Siddiq juga ialah khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah Rasulullah meninggal, siapa yang akan jadi pemimpin ganti masa tu? Abu Bakar As-Siddiq lah. Jadi dia ni ya, beliau merupakan khalifah pertama yang memimpin pada masa Nabi wafat ni. Beliau lah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Abu Bakar As-Siddiq juga meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Okey. Jadi yang pertama murid-murid kena ingat Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Baik murid-murid, seterusnya Bilal bin Rabah. Pernah dengar tak nama Bilal? Bilal bin Rabah ni kita tahu ya, beliau ni merupakan seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah lah yang pertama, muazzin yang pertama dilantik ialah Bilal bin Rabah. Okey. Bilal bin Rabah ni ialah hamba terawal yang memeluk Islam ya. Masa ni Bilal ni merupakan seorang hamba. Jadi beliau ni tertarik untuk masuk Islam sebab Bilal bin Rabah merasakan dalam Islam ni tidak ada diskriminasi, tak ada perbezaan. Ya, semuanya dipandang mulia di mata Allah. Jadi Bilal pun tertarik untuk memeluk Islam. Kemudian dugaannya Bilal bin Rabah ni diduga macam-macam. Antaranya dia dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Bayangkan ya murid-murid, padang pasir itu kan panas. Letak lagi batu atas dada. Ya Allah, dah lah panas, berat lagi himpit dada. Kesian Bilal kan. Ya, jadi
Seterusnya, antara lain lagi, Bilal bin Rabah ni juga menyertai perang Badar bersama-sama dengan Rasulullah untuk berperang memerangi kaum musyrik. Seterusnya, Bilal bin Rabah juga meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Ya, murid-murid. Jadi, sempena dengan nama Bilal ni, dia kan merupakan muazzin, tukang azan kan. Jadi, kalau kita pergi ke masjid ataupun surau, ada perkataan Bilal, ya, siapa yang tukang azan kan. Sempena nama Bilal bin Rabah lah. Okey. Baik, murid-murid. Seterusnya, Sumayyah binti Khayyat. Ya, siapa Sumayyah ni? Ya, Sumayyah ni ialah wanita pertama yang mati syahid. Ya, yang ni antara ahli syurga lah, ya, bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Jadi wanita yang pertama yang mati syahid, ya, yang tetap dengan agama Islam walaupun diseksa, ya, ditindas, masa ni orang-orang yang bertindak zalim dan kejam, tapi Sumayyah ni tetap juga dengan Islam. Baik, seterusnya Sumayyah ni ialah ibu kepada Ammar bin Yasir. Sumayyah ni ibu kepada Ammar. Seterusnya, beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Kesian kan? Sebab nak mempertahankan agama Islam, jadi beliau dan suaminya pun dibunuh dengan kejam, ya, diseksa dan dijemur di padang pasir sampai mati, diseksa. Jadi Sumayyah mendapat mati syahid, mati yang memperjuangkan agama Islam bersama-sama dengannya, ya. Dan Sumayyah ni meninggal dunia sebelum hijrah. Baik, murid-murid. Seterusnya, sahabat Nabi yang seterusnya ialah Ali bin Abi Thalib. Okey, siapa Ali? Sayyidina Ali ni. Baik, Sayyidina Ali. Ali ni ialah sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ali berkahwin dengan anak Rasulullah, Siti Fatimah. Okey, baik. Seterusnya, Ali ni merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Masanya Ali kecil lagi, ya. Masih kanak-kanak tetapi tertarik untuk memeluk agama Islam. Kemudian, Sayyidina Ali ni juga merupakan khalifah Islam keempat yang menggantikan tampuk kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya Ali ni kuat, panglima Islam yang gagah, ya, yang kuat. Ya, dalam berperang, Ali ni orang yang sangat hebat, sangat kuat. Seterusnya, ya, beliau juga meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Okey, murid-murid. Seterusnya, ya, kita tengok di sini akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Ya, Nabi Muhammad ni semua orang sayang baginda, kan? Sebab Nabi ni baik. Jadi dalam bersahabat pun ada adab-adab yang Rasulullah bawakan untuk kita contohi, ya. Baik, ini ada cerita, ya, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Pada satu ketika Abu Hurairah sangat lapar. Ya, Abu Hurairah ni sangat lapar. Jadi Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Jadi Abu Hurairah ni lapar, Rasulullah pun tahu dan Rasulullah ajak ke rumah Rasulullah. Rasulullah SAW juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat, ya. Jadi Rasulullah pun memintalah beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah SAW meminum susu yang masih berbaki dalam bekas tu. Tengok, Rasulullah ni dalam berkawan pun dia memuliakan rakan-rakannya, sahabat-sahabatnya. Rasulullah kalau dikira semua pun tengah lapar, kan, tapi Rasulullah utamakan dulu sahabat-sahabatnya. Dia last sekali baru Rasulullah minum sebab disayangkan kawan-kawannya, kan. Okey, itu yang contoh yang kita dalam bersahabat, maknanya memuliakan rakan-rakan, menghormati, mengutamakan rakan-rakannya. Baik, seterusnya. Baik, kesimpulannya, ya, murid-murid. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat memahami para sahabat
baginda. Jadi dalam kita berkawan ni, kita tak boleh pentingkan diri kita sendiri. Kita kena faham juga ya, sahabat-sahabat kita, apa yang sahabat kita lalui, susah ke, senang ke. Kalau susah, kita pun kena sama-sama merasakan susah, sama-sama bersimpati dengan sahabat kita tu ya. Kalau senang, kita tu sama-sama gembira untuk sahabat kita. Baik, yang kedua ialah sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Jadi Rasulullah ni tengok macam tadi kisah tu kan, dia tahu sahabat dia lapar, Abu Hurairah ni lapar, dia prihatin dan dia pun mengajak Abu Hurairah ke rumah kan. Okey, seterusnya suka mengutamakan para sahabat ya. Apa-apa hal pun Rasulullah sentiasa mengutamakan sahabat dulu, barulah Rasulullah. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat merendah diri. Rasulullah kalau bercakap ya, merendah diri, perbuatan baginda ni tak ada yang menyakitkan hati. Rasulullah ni orangnya orang yang sabar. Jadi kita kena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Jadi kita kena ambil contoh. Dalam bersahabat ni kita kena ambil contoh cara Rasulullah berkawan. Baik, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Baik, Rasulullah lawat kawannya, kawan Rasulullah ni Sa'ad ni sakit. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Baik, saya hendaklah menziarahi sahabat ketika ditimpa bencana. Baik, contohnya sahabat kita ni sakit, ditimpa musibah kan, ataupun rumahnya ada baru mengalami banjir. Jadi selepas dah surut tu, murid-murid tu lah pergi ziarah kawan murid kan, bersama dengan ibu bapa kan. Dan juga kalau kawan kita sakit, kita pun pergi dengan melawat ya, bacakan doa dan membawa buah tangan kan, melawat sahabat kita tu. Baik, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk ya membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Baik, Nabi Muhammad ni bantu menanam pohon kurma. Jadi dia tanam pokok kurma untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Baik, apa yang kita boleh lakukan ialah saya perlu melazimi membantu rakan yang dalam kesusahan. Baik, yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, apa yang kita boleh buat di sini ialah sentiasa memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Baik, Rasulullah ni dia sayang sahabat dia, dia bagilah gelaran-gelaran yang baik, dia panggil nama-nama yang baik. Jadi macam kita sayang rakan kita, kita panggillah dengan panggilan yang baik-baik ya. Baik, seterusnya Al-Hubbab bin Al-Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar agar menukar tapak perkhemahan. Baik, jadi Al-Hubbab ni dia ni sahabat Nabi ya, jadi dia pun memberikan apa? Ya, dia pun bagi idea. Jadi dia kata jom kita tukar tapak perkhemahan dalam perang Badar. Jadi agak-agak Rasulullah terima tak pandangan kawan-kawan dia? Ya, dia terima, dia tak sombong, dia dengar yang mana yang baik, Rasulullah akan ambil untuk diikuti. Ya, mana yang tak baik pun Rasulullah akan menolak dengan cara yang baik. Jadi apa yang kita boleh lakukan murid-murid? Ya, iaitu saya bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan. Ya, jadi kalau kita ada buat salah, kawan-kawan kita tegur, ya, kita berlapang dada menerima teguran tersebut. Okey, baik. Jadi ini antara contoh akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Jadi sebab itulah Rasulullah ni disayangi oleh rakan-rakan baginda, sahabat-sahabat baginda, semua sayang. Sebab Rasulullah pandai berkawan. Jadi murid-murid nak tak kita ni pandai berkawan? Kita kenalah pandai berkawan kan? Okey. Baik, Nabi Muhammad ni adalah apa? Sebaik-baik contoh di dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan. Jadi kita contohilah ya sikap Rasulullah dalam berkawan kan.
bersahabat ni ada adab. Jadi kita contoh, kita ikut Rasulullah. Okey. Baiklah murid-murid, Ustazah rasa murid-murid dah pun tahu kan. Tadi kita telah pun membincangkan sahabat sejati Nabi Muhammad SAW, dan Ustazah harap murid-murid dan juga Ustazah sendiri dapat mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Muhammad SAW supaya kita menjadi sahabat yang sejati. Baik murid-murid, Ustazah ucapkan terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan Ustazah Huda. Pada hari ini insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Baik murid-murid, jangan lupa subscribe. Terima kasih murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.